Okey. Terima kasih Tuan Sudi ditemu ramah oleh kami. Okey. Kami adalah pelajar dari Universiti Pendidikan Sultan Idris berbawah program mainnya dalam bidang pendidikan muzik, ingin menemu ramah Tuan Kamrul bagi memenuhi kriteria tugas akhir subjek kami, iaitu Foundation of Music Education. Tujuannya adalah untuk mengenal para pendidik muzik yang hebat di Malaysia. So, Tuan Kamrul ni adalah pensyarah kanan muzik tradisional Melayu, pensyarah dan juga pengarah pengajian tinggi tradisional di Fakulti Muzik UiTM Shah Alam. Betul? Pengarah traditional study, director of traditional study, maksudnya pengarah pengajian tradisional di Fakulti Muzik di Fakulti Muzik. So, bukan universiti di Fakulti Muzik, kecil je. Okey. So, saya boleh teruskan dengan bahagian soalan ya? Boleh, insyaAllah. Okey, so bahagian pertama adalah biodata. Kami ingin Tuan menceritakan sedikit latar belakang diri Tuan seperti nama penuh, usia, tempat kelahiran dan tempat tinggal sekarang. Okey, latar belakang saya lah. Saya nama penuh Muhammad Moh, M-O-H-D lah, tapi singkatan lah kepada Muhammad Kamrul Bahri bin Hussein. So bukan Kamarul, ramai yang panggil Kamarul, tapi Alhamdulillah Kamarul pun boleh. Sebenarnya kalau ikutkan zaman dulu kadang-kadang tu salah faham tu ada sedikit sebanyak. Lepas tu disebabkan kerana kesilapan satu ejaan, jadi dia terjadilah Kamrul, tertinggal A tu. Jadi maksudnya tidak jelas lah di situ. Sepatutnya Kamarul ataupun Kamar bulan, itu maksudnya bahari. Sekarang jadi Kamrul Bahri bin Husin. Jadi nama penuh Muhammad Kamrul Bahri bin Husin. Anda boleh panggil saya Kamrul pun boleh, Kamarul pun boleh, nak panggil nama nickname saya Koi pun boleh, gabungan Kamrul dengan Bahri, Koi. Nak panggil Waklung pun boleh, asalkan jangan panggil benda-benda yang saya tak biasalah. Dan orang kampung panggil Abek Koi, orang Kelantan. Saya asal Kelantan lah. Nama panggilan manja tu sepatutnya kita boleh jadikan sebagai satu panggilan untuk kita seronok mendengar dan kita lebih rapat. Nama penuh tu agak formal ya. So setiap kita kena ada nama nickname tu, nama pena ataupun nama apa-apalah untuk memudahkan. So nama pentas antarabangsa saya pendekkan kepada Kamrul Husin. Kamrul Husin. Kamrul adalah apabila dipanggil oleh salah seorang profesor muzik, Prof Hanafi Imam, pada masa dia jadi profesor di Universiti Putra Malaysia UPM. Dia menyatakan kepada saya, Kamrul, your name is very good. Dia kata come and roll. Come and roll. Jadi saya menggunakan nama itu dan penerangan itu untuk memberi gelap sikit lah. Saya letak dekat terang. Itu dia. Gelap. Jadi saya gunakan nama pena itu untuk memudahkan, menyeronokkan, merapatkan, merancakkan perbicaraan. So Kamrul, come and roll. Husin tu adalah ayah saya lah, Kamrul Husin. Jadi Bahri nama saya dah dihilangkan kerana bagi saya nama saya tidak penting, yang mustahak nama ayah lah ya. Dan saya dilahirkan di Kampung Banggul Gelang Mas, Pasir Mas, Kelantan. Ada orang Kelantan kat sini? Ada. Saudari Ahmadi Nabi. Saudari Ahmadi Nabi itu dari Kelantan. Dari Kelantan, Alhamdulillah. Saya orang kaya di Kelantan. Sebab nama kampung pun Kampung Banggul Gelang Mas. Bukan Gelang Emas, Gelang Mas. Orang Kelantan panggil Mas. Mas. Pasir Mas. Sendal daerah Pasir Mas.
Jadi gelang mas lagi, passing mas lagi, tak payah kerja. Jadi kaya lah. Bila sebut kaya dari sudut nama dan panggilan. So, di situ saya lahir di Kampung Banggo, Gelang Mas, Passing Mas, Kelantan. Dan saat sekarang saya tinggal di Kuala Lumpur. Saya sudah menetap di Kuala Lumpur pada tahun 1990. Saya berhijrah ke Kuala Lumpur 1996. Dan sekarang ni saya sudah berusia 43 tahun ini. Dan saya bekerja di Fakulti Muzik UiTM Shah Alam sebagai pensyarah kanan muzik tradisional, dan saya orang yang pertama yang yang ditawarkan sebagai pensyarah kanan muzik tradisional Melayu di UiTM Faculty of Music, Fakulti Muzik. Dan sekarang saya juga memegang jawatan sebagai pensyarah pengajian tradisional di Fakulti Muzik UiTM Shah Alam. Okey, silakan teruskan. Okey. Soalan yang kedua, di manakah tuan mendapat pendidikan awal dan tahun berapa? Okey, pendidikan awal saya lahir di kampung Banggo Gelang Mas tu. Jadi saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Gelang Mas. Katakanlah di sekolah rendah di situ, dan sehingga darjah 6. Dan kemudian ke sekolah menengah meranti pada masa itu. Sekolah menengah meranti di Jajang Passing Mas juga. Dan lepas habis tu saya terus ke IPT. 1995 saya SPM. So 1995 SPM saya. Jadi you boleh kira sendirilah. Boleh. Saya lupa nak memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Amira Osman dan saya berasal daripada Johor. Okay. Jadi soalan seterusnya saya akan paskan kepada sahabat saya, iaitu Amirul Arif. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Tuan Kamrul. Saya akan meneruskan soalan saya. Okey, Tuan, bagaimana bermulanya minat dalam bidang muzik ni? Okey. Mula saya minat dalam bidang muzik adalah semasa saya sejak kecil lah. Apabila saya didedahkan oleh arwah ayah saya, iaitu Pak Hussein Yusof. Beliau arwah ni merupakan seorang penggiat seni muzik, ya, penggiat seni muzik pada peringkat awalnya, dan kemudian beliau juga membuat alat muzik itu sendiri. Dalam membuat alat muzik, tapi dalam genre ataupun muzik tradisional Melayu Kelantan, terutama muzik main peteri, tahu tak? Main peteri ataupun main puteri. So beliau buat gendang, gong dan pelbagai alat muzik Kelantan, termasuk alat muzik Dikir Barat. Jadi dari situ saya didedahkan dari awal, dan saya mula minat apabila pendedahan tu telah didedahkan sejak dari kecil, dan melihat persembahan-persembahan di sekitar kampung. So saya rasa pada waktu itu saya diberitahu oleh ibu saya mula bermain pada peringkat umur yang paling awal, iaitu umur 6 ke 7 tahun begitu. Tu dari usia kecil lah, ya. Okey, soalan seterusnya. Apakah pengkhususan Tuan semasa belajar dalam bidang muzik? Okey, alhamdulillah, disebabkan kerana semangat yang ditanam
minat yang ditanam dari kecil menyebabkan saya ingin belajar fokus lebih kepada muzik ya. Ataupun lebih fokus kepada genre perkusi ya, pergendangan Melayu. Terutama gendang Melayu Kelantan dalam makyung wayang kulit di Kibarat lah. Jadi semasa saya belajar di sekolah, saya sudah diberi tanggungjawab, diberi peluang dan diminta untuk membuat persembahan-persembahan di sekolah. So dari situ cikgu-cikgu mula melihat bakat yang saya ada. Jadi dari itu ramai cikgu cuba mencari ruang dan peluang untuk saya meneruskan mengasah bakat saya di tempat yang betul lah. Dan lepas itu pada tahun 1995 begitu, 94 lagi sebenarnya, 1993 apabila negara kita telah menganugerahkan seorang tokoh Tok Dalang Wayang Kulit Kelantan, iaitu seniman negara pertama arwah Pak Hamzah Awang Ahmad dalam bidang wayang kulit. 1994. Jadi di situ arwah ayah saya juga terlibat dalam pemuzik arwah Pak Hamzah sebagai pemuzik beliau, dan di situ saya ketahui bahawasanya ada pengiktirafan yang tertinggi yang negara Malaysia beri pada seseorang penggiat seni dalam bidang tradisional, terutama wayang kulit Kelantan. Maksudnya first seniman negara pertama dalam wayang kulit. So dari situ fokus saya lebih kepada dalam wayang kulit, walaupun tidak ada lagi mesti yang fokus kepada bidang muzik tradisional Melayu perkenangan. Jadi dari situ wujudlah satu kursus, belum ada diploma lagi, kursus sijil seni kreatif di Universiti Sains Malaysia. So saya jadi tingkatan 3 tu saya dah mula fokus lah belajar untuk masuk universiti, terutama masuk sijil seni kreatif lah, USM. So dari situlah mula saya nak fokus kepada muzik tradisional Melayu, terutama dalam genre-genre muzik pergendangan Kelantan. Kesan yang menentu cerdas ya. Okey, seterusnya Tuan, pada tahun berapakah Tuan mula berkhidmat sebagai seorang penggiat seni muzik? Okey, secara tidak formal saya mula sejak kecil. Maksudnya saya dah mula ikut arwah ayah bermain di kampung saya dahulu, kerana minat yang amat mendalam. Kadang-kadang tu nak ikut arwah ayah. Dia suruh bawa. So, pada ketika awal saya main gong. Main canang. Gong tahu kan? Gong tahu macam mana kan? Canang kecil sikit, gong yang besar sikit. Dalam cara main puteri arwah ayah. Lepas tu dah mula bermain gendang. Pada peringkat umur saya secara yang dah dapat duit tau, maksudnya kalau nak ikutkan yang dah formal dapat duit. Zaman kecil tu ikut arwah ayah dia tak bagi duit macam tu, tak bagi upah kan. Tapi bila dah pergi ke sekolah rendah, kalau tak silap saya tingkatan 2 atau tingkatan 3, saya sudah bermain rebana di Kibarat. Darjah. Darjah 1, 2 saya tak ingat. Darjah 2 lah, lebih kurang macam tu lah. Bermain rebana di Kibarat. Rebana tu besar, orang tua punya rebana saiz besar. Sebab masa tu dia tak pandai buat rebana di Kibarat lagi. Jadi saya main rebana di Kibarat tak nampak mata je. Kutu kan. Lepas tu sambil nyanyi di depan PIBG. Masa tu ada mesyuarat PIBG pun saya tak ingat. Tapi saya ingat saya main depan PIBG. So dan masa tu dia bagi duit RM1.50, 3 ramah. Orang Kelantan kata
tiga amah tu RM1.5. Di situ permulaannya dah rasa seronok. Oh mai orang bagi duit. Kan? 3 amah banyak tau masa tu. Masa tu kita pergi sekolah bawa RM10 je. Kan? Okey, so di situlah bermulanya saya rasa dalam tingkatan dalam darjah 2 ataupun darjah 3. Saya tak ingat sangat secara tepat. Tapi di sekolah rendah. Okey. Baiklah, kita akan teruskan kepada bahagian ni, iaitu kerjaya. Okay, boleh teruskan? Okey. Saudari Amali. Okey, baiklah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terutama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih untuk Tuan Kamrul Sudi untuk bersama kami dalam sesi temu bual pada hari ini. Disebabkan keadaan sekarang, cara kami sedikit berbeza daripada sebelum ni. Sepatutnya kami perlu direct pada Tuan untuk temu bual lah. Tapi disebabkan keadaan sekarang, inilah cara kami ya. Jadi tak apa, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Nur Amali Mati Manawi berasal daripada Kota Baru, Kelantan. Okey. Soalan. Kota. Okey, soalannya, apakah pengalaman yang tidak dapat dilupakan Tuan sepanjang bergiat dalam bidang ini? Pengalaman yang tidak dapat dilupakan sepanjang bergiat dalam bidang ini. Kalau nak ikutkan pengalaman tu, saya tak pasti yang mana satu, tapi banyak yang saya tak boleh lupa lah. Yang pertama sekali, apabila kita berjaya membuktikan pada diri kita bidang yang kita ambil ini adalah satu bidang yang memberi manfaat pada diri kita dan juga kita terlebih dahulu pada orang lain. So pada awalnya masa kat kampung tu saya bercita-cita tinggi untuk meneruskan perjuangan saya mempelajari gendang Melayu ni ke peringkat yang paling tinggi, iaitu ke peringkat nasional antarabangsa. Dan bila ada kapal terbang lalu, saya sentiasa melihat dan berdoa memohon pada Allah supaya suatu hari nanti aku boleh naik kapal terbang dan bawa gendang je contoh. Dan pengalaman pertama yang saya tak boleh lupa iaitu pengalaman pertama naik kapal terbang pada tahun 1990. 1990 1998 saya nak pastikan dia tepat. 1998 Ogos, pada 2 hingga 9 Ogos 1998 tu adalah penerbangan pertama saya ke Hong Kong International Dance Festival. Pada waktu itu bersama dengan pelajar-pelajar dan pensyarah tari dan senior-senior fakulti muzik pada waktu itu untuk mengiringi persembahan tarian contemporary di Hong Kong. First naik kapal terbang, pada waktu itu juga kena taifun, kena taufan yang paling tinggi kat Hong Kong pada waktu itu. Taifun tu level 9. So kapal terbang tu dia macam air pocket lah, naik beberapa kali. Kita lah first time naik flight kan. Tapi kena macam tu pula. Selamatlah semua. Pengalaman pertama maksudnya bermain muzik, mengiringi tari contemporary. Muzik tu saya tak belajar betul-betul pun. Main rebab tak tuning tak reti. So cuma bermain dalam konteks contemporary experimental, iaitu drone je. Bunyi je. Tune betul tak reti. Main lagu tradisional pun tak reti. Hanya tahu teknik main gesek saja. Ketik tak reti. Tapi cuma tak tahu lagu lah. Improvise. So tak belajar pun boleh asalkan you faham. Saya belajar teknik saja. Tu main rebab, lepas tu main gendang.
dan pun tak apa-apa, bukan lagu tradisional, sebab kita kena mencipta lagu baharu dan main botol, ketuk botol, ketuk lagu botol macam cerita tu Amri tu, nak dapatkan sound effect. Ya? Macam tu. Dan yang ketiga, saya main part PVC untuk bunyikan suara gajah, bunyikan effect, sound effect saja. Dan naik flight pergi ke Hong Kong International dan sebenarnya festival tari antarabangsa di Hong Kong pada waktu itu. Dan sudah membuktikan pada diri saya, aku main tradisional sahaja dah boleh terbang. Orang yang hebat-hebat main benda-benda dahsyat-dahsyat tu belum tentu lagi kalau tak sampai level tu tak boleh nak menandingi orang lain. Macam mana kita nak menandingi orang lain kalau kita tak usaha dengan lebih gigih lagi berbanding dengan mereka? Sedangkan kita masih baru dalam bidang seni, sedangkan kita masih tak kenal apa itu seni secara menyeluruh. Kita menganggap seni itu hanya hiburan semata-mata, padahal dia adalah jauh sebenarnya. Okay, so yang tadilah yang first. Lepas tu banyak lagi yang lain lah. Apabila saya pergi ke luar negara seorang-seorang, kan? Lepas tu terlepas flight. Yang kedua, apabila saya ke Korea pada tahun itu yang best juga lah, 2007 saya mendapat jemputan sebagai wakil dari Malaysia untuk menyertai festival World Master dan organisasi di bawah kerajaan Korea, organisasi komiti, dan di situ saya terpilih sebagai Malaysian World Master Korea, represent Malaysia lah di Korea 2007. Masa tu first time, pertama kali saya pergi sendiri naik flight seorang-seorang tanpa ada pegawai. Masa dulu pergi tu ada pegawai, ada orang kan, ni pergi seorang-seorang. So terlepas flight business class, dia orang bagi business class flight. So flight tu sebenarnya, contohnya hari ni, berapa bulan hari ni? Hari ni 24, hari ni 24 kan. Flight hari ni 24 pukul 12:05. So saya pergi check in 24 hari bulan tu. Patutnya saya kena check in 23 hari bulan. Saya confuse kat situ. Jadi terlepas flight business class, dekat sana tu ada sambutan, ada apa VIP punya ni, ada driver, ada, dan tinggal di sana pun hotel 5 bintang. So mereka menghargai kita seniman tradisi sebenarnya lebih dahsyat berbanding yang kita bayangkan. Jadi situ saya terlepas flight lah. Lepas tu dia marah. Kamu, bukan marah. Where are you? Dia macam risau lah. Tapi last kali saya kena beli sendiri tiket tu, duit saya ekonomi. Kelas ekonomi. Lepas tu cakap, kamu give me business class. Tapi tak apalah. Tapi dia bagi balik lah duit tu, alhamdulillah. Dua pengalaman tu saya boleh share dengan you lah. Selain daripada yang lain-lain lagi, dapat perform kat PBB, di dalam bangunan PBB dengan main wayang kulit je, boleh masuk di dalam bangunan PBB. So saya rasa itu pengalaman yang saya rasa saya tak boleh lupa lah, selain pada banyak lagi yang lain lah. Okay. Baiklah, kita akan teruskan kepada soalan akan ditujukan oleh saudara Azhar. Assalamualaikum, saya Muhammad Azhar bin Muhammad Akbar dari Sabah. Saya menggunakan gelaran Wak Long untuk Boleh. Orang Kelantan panggil Wak Long, WOK LONG, tapi saya menggunakan Wak. Dia jadi macam Jawa tak Jawa kan. Wak tu lebih bahasa Melayu dan lebih luas lagi dia punya ni kan. Boleh guna dua-dua. Wak pun boleh, Wak boleh. Orang Kelantan nak panggil Wak boleh. Tapi saya mudah lagi. Baik. Okay, soalan saya yang pertama ialah, apakah anugerah yang pernah diterima oleh Wak Long sepanjang perkhidmatan dalam bidang hobi? Okey, anugerah pengiktirafan yang
Yang pertama yang saya dapat adalah anugerah yang diberi oleh Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2003. Pada waktu itu saya salah seorang tenaga pengajar ataupun jurulatih kurikulum di Universiti Kebangsaan Malaysia 2003. Saya mula mengajar di Universiti Kebangsaan Malaysia di Pusat Kebudayaan tu pada tahun 1997. 97, 98 macam tu saya tak ingat. Jadi 98 secara lebih tepatnya 1998 Julai 1998, okay, hingga 2004. Januari 2004 saya dah berhenti. Saya minta adik saya sambung. So itu anugerah yang pertama, anugerah penggiat seni kampus yang diberi oleh Pusat Kebudayaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada waktu itu saya mengajar muzik wayang kulit Kelantan. 98 tu saya masih lagi menuntut di Akademi Seni Kebangsaan. Saya di tahun ketiga. So saya takut lagi nak mengajar. Pada waktu itu saya berguru dengan arwah Pak Hamzah Awang Ahmad, seniman negara pertama. So bila dia dapat anugerah, dia kena mengajar di Akademi Seni Kebangsaan. So dia memberi sokongan dan membantu mengajar saya bagaimana cara untuk mengajar. Maksudnya saya belajar dengan dia, lepas tu saya mengajarkan dia. So lama kelamaan saya sudah dapat memberanikan diri untuk mengajar orang. Sebab saya ajar tu yang asas sahaja ya di UKM. So lama kelamaan disebabkan kerana muzik wayang kulit tu adalah satu muzik yang sebenarnya muzik tradisi autentik yang berbeza, dan itu melambangkan elemen Melayu Malaysia yang lebih jelas berbanding dengan negara-negara yang lain. Jadi mungkin disebabkan kerana ketukunan saya, masa tu bayar berapa je 1 jam, RM20 je 1 jam kan. Jadi dia memberi sebagai menghargai. So mereka menganugerahkan pegiat seni kampus pada saya 2003 Jun. Lepas tu 2006 saya mendapat anugerah fellowship program di Universiti California Los Angeles, UCLA, di Amerika Syarikat lah. 2006, dan saya duduk di sana sebulan setengah, 6 minggu untuk collaboration, explore, memperkenal muzik-muzik Melayu tradisional lah di peringkat Asia Pasifik. Seorang-seorang dia dekat Amerika, duduk di macam orang belajar dekat dalam universiti kan. Sebulan setengah, lama juga tu. Lepas tu 2007 saya mendapat anugerah graduan cemerlang sempena pelancaran kampus Aswara. ASK dah ditukar nama kepada Aswara, Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan, dan saya diberi anugerah graduan cemerlang 2007 oleh Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Dan kemudian 2007 saya dapat anugerah World Masters in Art and Culture 2007 dalam bidang tradisional Melayu dan contemporary di Seoul, Korea. 2009 anugerah Seni Negara. Anugerah Seni Negara, saya mendapat anugerah Seni Negara dalam kategori bakat muda dalam bidang seni muzik, kategori pengarah muzik. Pernah anugerah Seni Negara ke-8. Pada waktu itu penerima anugerah Seni Negara yang utama iaitu Datuk Tan Sri Jin Samsudin. So saya dapat cebisan dari situlah bakat muda. Dan 2010 sekali lagi di Korea, World Master Korea 2010, dan 2011 adalah anugerah yang saya terima
oleh dari Kerajaan Negeri Selangor sebagai Anugerah Bakat Muda Selangor 2011. Dari kategori seni persembahan. So setakat ini itu sahajalah, selain pada pergi di luar yang dianugerahkan sebagai fellow ataupun macam grant semua sekali tu lah. Ini yang besar-besar. Okay. Okay. Terima kasih Wak Long. Okey, soalan seterusnya. Sejauh manakah pencapaian Wak Long dalam bidang muzik? Okey, bidang muzik setakat ni saya lebih fokus kepada muzik tradisional Melayu. Pengkhususan lebih kepada pergendangan Melayu, pergendangan Melayu. Dan saya belajar di ASK pengkhususan pergendangan Melayu dan Barat. Tu maksud paksa belajar banyak genre, banyak alat muzik yang seksa sangat belajar zaman dulu sebab terlalu banyak alat muzik nak kena fokus Tapi alhamdulillah saya berjaya mengharungi yang pencabaran itu, dan alhamdulillah sekarang ni saya mempunyai cukup yang sangat luas dalam bidang perkusi. Maksudnya saya boleh bermain alat muzik tradisional Melayu, fokus kepada muzik Kelantan, fokus kepada alat muzik tradisional Melayu Malaysia, termasuklah gamelan, lempung, sedikit lah, tapi lebih kepada hand percussion kena Melayu, dan juga masa dulu juga belajar western percussion lah, maksudnya timpani, marimba. Jadi genre tu sangat luas, dan saya juga belajar muzik barat yang lebih fokus kepada penotasian antarabangsa lah, notasi toge-toge itulah kan. Jadi kita lebih faham untuk memahami apa yang mereka nak, selain daripada apa yang saya boleh gubah semula ataupun arrange ataupun rearrange yang mana yang mereka tidak tahu. Dan alhamdulillah dengan pengetahuan itu saya berjaya menyerlahkan bakat saya dalam bentuk tradisi, dalam bentuk traditional contemporary, dan juga dalam bentuk contemporary experimental. Jadi skop tu sangat luas, menyebabkan saya boleh berkolaborasi dengan semua ahli-ahli persatuan yang saya join, iaitu anugerah dari anugerah World Master Korea dan dari Asia Pacific Asian Culture. So ada 2 kumpulan yang saya boleh berkolaborasi di mana-mana sahaja, di seluruh dunia, dengan membawa elemen-elemen muzik Melayu, Malaysia, dan berkolaborasi dengan mereka di peringkat antarabangsa. Pada waktu itu sebulan sekali, mula dari 2006 saya dah travel sebulan sekali keluar negara. Kadang-kadang pergi London, macam balik Kota Baru je, dua kali sebulan pergi sana seminggu, balik, lepas tu pergi lagi. Itu adalah satu, bagi saya pada satu tahap tu saya rasa macam saya tak perlu lagi nak memberitahu pada orang kampung, aku main gendang, aku boleh makan, aku dah terbang, tak perlu nak cakap lagi dah. Kadang-kadang dia orang tak faham kan, dia orang kata main muzik ni tak boleh lah, maksiat lah, itu lah, inilah kan, macam-macam. Saya tak pandai nak jawab, saya tu diam je, biar mereka faham kan, Kadang-kadang tu banyakkannya melihat dari sudut materialistik kan, dia tengok main tu boleh berapa sen duit kan, saya profesional, orang akan bayar saya profesional. So kita melihat dalam konteks itulah. Kalau di kampung dia tak panggil profession, dia panggil main tu maksudnya kita bermain untuk membantu di kampung. Main kompang tu untuk bantu you lah. Dia tak bayar harga yang betul. Sebenarnya kalau profesional, you adalah seorang profesional, dia akan dibayar mengikut tahap keprofesionalan kita, dan apakah perbezaan dia. So perlu ada disiplin tertentu lah. Kalau main kompang tak boleh lah pakai selipar Jepun, pakai jeans contohnya kan. Dia kena proper lah, dia kena ada kaedah, gaya, cara
profisiensi tahap agar kita boleh memberi kelainan dan memberi kekaguman pada satu bidang yang kita buat tu lah. Itu yang saya cuba buat dengan ilmu-ilmu yang saya ada sehingga saya mencapai satu tahap antarabangsa yang paling tinggi. Kalau kat lokal ni bagi saya agak mudah sebenarnya. Bagi saya mudah. Tapi antarabangsa susah sebenarnya. Kalau you hebat sekarang macam mana sekalipun, kalau you tidak ada holistik, ilmu yang holistik tentang kepakaran you dan bagaimana you nak dapat grant, maksudnya dia orang bagi duit free tau kalau ikutkan. Bukan saya keluar duit saya pun. Dia orang semua bayar. So kalau di peringkat nasional untuk menunjukkan pencapaian saya yang paling tinggi, orang Malaysia ni dia kenal siapa artis. Siti Nurhaliza. Dia Rami Sarip. So dia melihat begitu. Dia tak kenal artis-artis international tu. Sebab mereka hanya melihat dalam konteks mereka saja. Sekarang ni lah Korea kan. Kalau saya tahu sekarang Korea rain tu, saya pergi je masa tu zaman Korea tu, saya pergi je. Macam situ lah. Untuk memberi, sebab mereka kenal. Bila tak kenal, tak cinta lah maksudnya. Sekarang ni, apabila di dalam Malaysia, saya sudah bermain bersama artis-artis yang saya sebut tadilah. Datuk Seri Siti Nurhaliza. Di hampir semua konsert dia. Datuk Rami Sarip. Kumpulan Datuk Rami Sarip tu Sweet Charity. Saya baru saja post dalam Facebook saya ni. Dan banyak artis-artis yang top-top lah. Saya pernah mengiringi mereka dalam, sama ada dalam band ataupun di dalam orkestra yang paling tinggi di Istana Budaya dan juga di Malaysia di Dewan Philharmonic Petronas. Soalan yang seterusnya ialah, siapakah inspirasi yang membuatkan Wak Long berminat dalam bidang muzik ini? Inspirasi pertama sudah tentu arwah ayah saya lah. Itu pertama. Tapi arwah ayah dia tak ajar secara formal, dia ajar secara tidak formal. Jadi dia hanya memberi menunjuk ruang dan peluang. Dia ajar sikit-sikit secara saya tak sedar di dalam persembahan. Dia tidak ajar macam sekarang one to one kan, macam kita belajar sekarang secara formal one to one. Ini kau main ni. Itu tak ada. Dia ajar terus secara asas bagaimana kita nak menilai benda tu, dan adakah dia mencari satu titik minat antara saya dengan benda tu. Kalau kita, bila dia duduk buat tu, kita duduk pergi tengok, dia automatik kita dah menunjukkan minat pada dia. Mungkin tak pergi tengok, tapi tengok lama-lama kita boleh sedikit sebanyak. So arwah ayah, dan lepas tu dengan arwah dengan kumpulan-kumpulan arwah ayah saya lah. Pada waktu itu arwah ayah ada satu kumpulan main peteri. Kumpulan main peteri sendiri satu kampung tu. Jadi di situ saya belajar sedikit dengan ahli-ahli kumpulan dia, bermain sikit-sikit. Bila ada persembahan kat kampung, main, bukan persembahan, bila ada main peteri kat kampung, ubat orang sakit masa tu. Lepas tu di situ saya belajar sikit-sikit lah, melihat, tengok. Pada zaman saya satu kampung tu ada pelbagai genre seni. TV tak ada lagi masa tu. Jadi dekat kampung kat Ulu tu, dekat Alik Ilir kan ada main belajar panggung main peteri. Dekat Alik Naik ada kumpulan Dikil Lapor. So ada silat, ada wayang kulit, ada macam-macam. Satu kampung tu ada macam-macam. Dikil Barak, wayang kulit, main peteri, Dikil Labor, mau belajar main gasing, macam-macam di satu kampung tu. Selain kita juga kena pergi belajar ngaji Quran lah. Kan? Lepas ngaji Quran tu terus pergi. Jadi hidup saya zaman tu alhamdulillah dikawal oleh masyarakat. Hidup saya dikawal oleh masyarakat. Maksudnya setiap malam tu saya pergi belajar. Kalau ada 6 hari, so 6 tempat saya pergi setiap malam. Selain pada ngaji Quran tu, of course lah. Kecuali malam Jumaat lah. Malam Jumaat tak ada rehat Kelatan. So 6 hari lah. So selain pada arwah ayah,
dan juga saya kagum orang-orang yang ketua-ketua ni. Saya kagum pada mereka sebab mereka boleh maksudnya berkawan dengan ramai orang, pergi sana pergi sini, buat persembahan, main tu main ini, menyebabkan muzik itu sebagai satu tools, sebagai satu agenda untuk bersaing. Bukan bersaing tu orang kata saing, berkawan. Berkawan, jadi kenal ramai orang. Jadi pergi kat situ orang kenal. Orang Kelantan ni kalau pergi situ, kalau tak pergi betul dia kenal, dia mesti ajak masuk rumah. Mai makan nasi dulu. So dia kena masak nasi. So kita orang kena makan. Kalau tak makan tak boleh. Kena makan walaupun sikit. Saya orang Kelantan. Maksudnya tak kebulu lah. Kadang-kadang nak balik tu dia bagi lagi buah tangan. Sebab dia tengok, mu main tinggi kan? Mu main kendai tu kan? Ada nak bagi anak dara pun ada. Pada waktu itu. Sebab orang kampung tu, orang ketua-ketua tu ada peranan dia sendiri dalam masyarakat. Itu saya minat secara dekat dengan saya lah. Dan lepas itu baru saya minat dengan apabila tokoh-tokoh yang ada di kalangan seni tu datang kat kampung kita, kan? Jadi kita admire dia, nak jadi macam dia lah. Maksudnya, dan ada seorang yang saya sangat minat apabila selepas pada arwah ayah, iaitu arwah Pak Hamzah lah. Arwah Pak Hamzah apabila dia jadi seniman negara dan dia jadi pensyarah di USM, pensyarah di Akademi Seni Kebangsaan, tak ada CJ, tak ada PhD pun. Maksudnya, so saya ada jalan. Maksudnya kalau saya tak ada PhD pun tak apa, saya boleh belajar betul-betul, saya boleh ganti dia esok. Jadi dia tak ada. Contohnya macam tu lah kan. Sebab hidup kita ni pendek je, jadi kita kena kejar, kena cari benda yang kita minat. Tu yang saya jadikan ni sebagai satu inspirasi, arwah Pak Hamzah, arwah ayah Pak Hamzah, dan kemudian saya dengan Pak Nasir. Pak Nasir tu murid kepada arwah Pak Hamzah lah. Dan juga tokoh-tokoh yang lain yang saya rasa perjuangan mereka untuk memertabatkan seni muzik tradisional terutama Melayu di mata masyarakat, bukan sahaja Melayu tau, mata masyarakat yang global. Tapi saya lebih fokus kepada masyarakat Melayu lah. Kalau orang kita sendiri tak menghargai orang kita, tak apa lagi. Ini kalau nak panggil esok, you all nak kahwin esok, jangan pakai CD tape, panggil orang main kompang betul-betul, bayar lebih sikit. Itulah sedekah dia, itulah rezeki dia. So dalam rezeki kita ada rezeki dia. Ini ada setengah tu pakai CD je. Main kompang kan. Sebab itu salah satu, kita sendiri yang kena mengangkat, bukan orang lain. Orang lain sudah mengangkat kita sebenarnya. Orang kita je tidak mengangkat diri kita sendiri, tak support kan. Sikit condemn, bukan mengkritik yang bagus, tapi condemn. Apalah main gendang ni, bercakap makan contohnya. Itulah salah satu. Yang paling mustahak sekali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Soalan yang seterusnya ialah apakah cabaran yang ditempuh oleh Wak Long sepanjang bergelar sebagai pemuzik dan terus kekal dalam bidang muzik sehingga sekarang? Cabaran bergelar muzik kan? Cabaran dia adalah bagaimana saya lah, saya selalu sebut kita kan. Bagaimana saya pada waktu itu mencari kekuatan untuk saya mencari kekuatan, mencari semangat untuk saya teruskan dalam bidang muzik, terutama tradisional. Kerana pada waktu itu masih belum ada ruang dan peluang untuk saya menjadikan cita-cita saya itu sebagai satu kerjaya. Pada waktu itu tidak ada lagi pemuzik yang dibayar gaji. Tak ada yang tetap, kecuali ada satu sahaja pada waktu itu, apabila saya kena pasti Pak Nasir sekarang ni, arwah Pak Hamzah Awang Ahmad, student pada arwah Pak Hamzah Awang Ahmad, sekarang diganti arwah Pak Hamzah lah. So dia sekarang ada guru yang tulis di Aswara,
Masa itu Pak Nasir bekerja tetap, gaji tetap, dan dibayar oleh kerajaan sebagai artis budaya ataupun ahli muzik. Dia tak ada diploma, tak ada apa, dia berdasarkan kepada bakat. Jadi dari situ saya menjadikan satu cita-cita untuk saya jadi lebih baik daripada dia lah. Mungkin pada satu masa nanti aku gaji makin lama makin naik, betul tak kan? Tu dengan harapan bila saya belajar di SK pada waktu itu, SK Permasaan, saya menganggap bahawa masa tu saya boleh dapat gaji ikut level diploma kan, pada waktu itu diploma. Jadi cabaran itu sangat hebat saya tempuhi kerana di kampung orang duduk cakap muda lah mainnya, pada pokmu je lah mainnya, gini kan. So apa balik kampung sebab tu saya balik sekejap je. Lepas tu saya praktis supaya saya boleh capai tahap yang ini. Cabaran praktis tu satu bab lagi, sebab tidak ada model bagaimana nak praktis gendang untuk sampai tahap mana kan. Jadi saya terpaksa belajar lebih. That's why pada waktu itu saya sempat belajar dengan principal percussionist dekat Dewan Philharmonic, dekat Malaysian Philharmonic Orchestra, dengan Mak Saleh daripada US, Jared Novak. Untuk belajar cara dia macam mana nak main gendang, snare drum dalam orkestra. Tak boleh bergerak lebih, tak boleh. Kita dah biasa main goyang kan, tak boleh. So disiplin tu berbeza, so cabaran tu berbeza. Bermain dengan traditional, tempo dia tak fix, dia boleh tempo. Okey, untuk pengetahuan you, beza traditional dengan western adalah traditional dia tak tetap. Memang dia tak boleh nak tetap, itulah traditional tu. Dia mengikut rasa pada waktu itu dan itulah traditional, dia boleh ubah. Kita katalah saya main dengan Azhar baru nak belajar, saya dah level tinggi, saya tak boleh ikut level saya kena ikut level Azhar. Walaupun saya tinggi, saya kena merendahkan diri saya sama level dengan Azhar, baru saya boleh main bersama Azhar. Saya tak boleh paksa Azhar dia kena main, dia boleh belajar betul-betul sama, tak boleh. Itulah traditional. So dia boleh berubah mengikut apa sahaja. Itulah kita, tradisi. Kita kena adjust diri kita mengikut apa sahaja keadaan. Western dia tetap, klasikal tetap macam tu, tak boleh main macam ni. Macam tu yang ada setengah orang tu juga akan jadi stres. Kalau tengok kita bahasa muzik kan, maksudnya orang tu terpaksa buat ni sehingga so itulah western. Tapi you sudah ada level tertentu. So bila nak capai level tu, you kena buat ni, praktis mungkin 10 jam satu hari, 8 jam satu hari. Ada setengah orang praktis 12 jam pun ada, tak tidur sebab nak dapatkan achievement tu. Tapi bila you dapat satu level yang tinggi, you akan dibayar mahal mengikut level itu lah. Itu sebenarnya cabaran-cabaran yang saya tempuh supaya saya boleh menjadi seorang profesional. Apa kemahiran yang saya kena capai? Kalau saya nak main gendang, saya kena praktis berapa jam satu hari? Saya kena praktis lebih daripada 8 jam satu hari. Gendang tu saja, kena satu gendang. Kalau orang yang kulit ada 7 instrumen saya kena praktis. You bayangkan berapa jam satu hari saya ada masa. Saya tak ada masa pun, nak bercinta pun tak ada masa kan? Makan pun tak ada masa. Beli roti je, makan roti je. Masa tu memang waktu tak ada duit pun ada juga, satu roti je. Beli roti sandwich tu goreng, pagi, petang, siang, malam makan roti tu. Lepas tu bisnes lain tu bab lain lah pula, bisnes ruding, cari duit sendiri. Sebab orang tak kenal siapa Kamrul Hussein, so jadi kena berniaga sendiri, jual serunding sama daging, jual kain tudung, bawa tak bawa. Dulu saya sempat jual tu, baju-baju t-shirt kat Golok tu, pergi beli, menjaja sebelum pergi. Itu cabaran lain lah. Bakso pinggan, tak ada duit nak makan, kena halau rumah, macam-macam cabaran tu. Panjang nak jadi pemuzik tu, nak beli alat muzik tu tak mampu. Sampai saya join satu kumpulan tu, Asiana Percussion Unit, kumpulan tu, kumpulan satu Malaysia. Tu bos dia ada kedai Yamaha Music, Combo Mix nama dia. So dia alat-alat muzik lah. Saya nak belajar
Latin percussion. Masa tu naik hebat alat pergenangan Latin percussion. Saya nak beli jimbi, saya tak ada duit. Saya cakap kat dia, nama dia Edwin, boleh tak saya buat perjanjian? Maksudnya saya buat loan dengan you, saya ambil alat muzik ni saya nak guna, nanti saya boleh main dalam kumpulan you juga, tapi saya bayar pakai show. Maksudnya tak pakai duit pun. You panggil saya buat show dengan you tak payah bayar saya, you tolak duit. Itu salah satu cabaran lah. Kalau gendak arwah ayah boleh buat, kan? Alat-alat muzik lain ni, you bayangkan saya ada lebih 100 alat muzik yang saya kena fokus. Lebih 100, daripada kecil-kecil sampai yang besar. Shaker, banyak jenis shaker. Tamborin, banyak jenis tamborin. You kena beli tu, bukan orang boleh bagi free. So as a percussionist, kalau you tengok saya punya setup, banyak alat-alat muzik tu, sangat banyak. Pada satu ketika saya terpaksa sewa 2 bilik lain untuk simpan alat muzik. 2 bilik, bukan sewa rumah, tak mampu pun. Sewa bilik, murah sikit. Masa itulah. Jadi itulah cabaran-cabaran lain selain daripada pandangan masyarakat kepada bidang seni. Tetapi saya masih ingat ibu saya cakap, apa-apa pun memang cabaran seni itu sangat mencabar untuk kita dan juga orang melihat kita. Orang itu lagi ramai, sama ada orang suka atau tidak suka. Jadi yang paling mustahak sekali, kita kena protect diri kita. Ibu saya cakap, apa-apa pun yang 5 waktu itu jangan lupa. Itu untuk kita dengan Allah. So dalam seni adalah fokus lebih kepada bagaimana kita mengenal diri kita dan kita mengenal pencipta. Untuk apa kita dilahirkan. Itulah seni tradisional yang paling utama. Ada falsafah di sebalik itu. So cabaran itu saya ambil, dan cabaran itu menjadi satu keseronokan untuk saya. Bukan nak tunjuk ke orang, tapi untuk saya lah. Maksudnya pada peringkat awal memang susah sangat-sangat, sebab tak ada buku nak belajar kat mana. Belajar dengan tok guru tu, hari ni dia ajar lain, esok dia ajar lain. Tetapi sebenarnya itulah sebenarnya kita kena belajar dan mengkaji. Orang Kelantan kata, pergi belajar ngaji lah weh. Belajar ngaji, maksud belajar dan kaji apa yang kita belajar. Kita belajar dan kaji apa yang kita belajar. Kita akan dapat lebih daripada situ. Pensyarah, cikgu, dia hanya sebagai facilitator sahaja. Dia tak mampu nak ajar kita pandai pun. Saya pun tak mampu nak ajar student saya pandai pun. Yang hanya mampu adalah Allah sahaja. Kita hanya tunjuk jalan je. Okay, nak pergi ke SCC macam tu, buat macam ni secara teorinya. Tapi yang kena pergi kita, kena pergi. Belum tentu lagi kita sampai kat situ. Sampai tengah jalan Allah kata, engkau sampai situ je mampu sudah langgar lori. Habis. Jadi itulah cabaran-cabaran masyarakat, cabaran kewangan, cabaran semangat. Semua benda saya lalui. Sampai satu tahap tak ada duit nak makan, pergi basuh pinggan. Saya pergi basuh pinggan kat mana-mana. Ada kedai kat Matic pun ada kedai pakcik tu. Saya jumpa kat pakcik, dia tutup sikit kan. So saya cakap pakcik, saya tak ada duit nak makan, saya gini-gini. Cakap direct je. So saya basuh pinggan ni. Basuh pinggan, tu bagi makan. Setiap hari bulan pakcik tu bagi duit lagi. Kat kantin kat ASK pada waktu itu. Jangan malu. Saya tak malu pun sebab saya nak ilmu tu, kan. So di situ saya dapat duit sikit, dan lama-lama lepas tu baru saya dapat pinjaman GPA. Semester 2 ke semester 3 baru saya dapat pinjaman GPA. Masa itu tak ada orang nak bagi duit pun. Tak ada skop bidang tu, Akademi Seni Kebangsaan pun masa tu belum diiktiraf lagi pun. Lepas tu saya dapat lambat. Nak pula orang Kelantan ni kan. Nak mohon dengan kerajaan negeri Kelantan. Apa? Main muzik. Pada waktu itu masyarakat kampung, even cabaran daripada diri kita sendiri pun, boleh dia aku buat ni. Kalau kita tak yakin, tak dapat lah. So kita kena yakinkan diri kita dan kena praktis. Kena praktis setakat, kena praktis untuk memberi kefahaman pada diri kita supaya gendang tu jadi macam makanan dia. Maksudnya tak adalah sakit-sakit tangan lagi, tak adalah tersasul-sasul. Ada boleh main dengan rasa dan ada boleh dimainkan dengan teknik. Teknik tu maksudnya secara bentuk yang pelbagai lah. Muzik tu akan jadi holistik lah, maksudnya bukan saja tradisional. Saya tak letak diri saya sebagai tradisional
purist ataupun secara traditional uh, 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 purist tradisi yang asal. Saya tak letak saya di situ. Saya letak traditional contemporary. Saya pegang dua, traditional dan contemporary. Contemporary tu refer kepada keadaan semasa. So saya tak boleh nak tinggal dua tu. Traditional masih ada, contemporary tu masih ada supaya saya relevant. Relevan dengan bidang yang kita ada. Kita kena buat satu inovasi, kena satu pembaharuan untuk saya menjadi lebih laku lah dalam industri. So ilmu tu perlu dipelajari, bukan saja ilmu main muzik, ilmu gendang je tak ada. So kena belajar ilmu-ilmu yang lain yang berkait rapat dengan kita, termasuklah ilmu pengurusan, ilmu kemasyarakatan, ilmu nak cakap dengan orang macam mana, ilmu PR pun kena tahu macam mana you nak buat market yourself, marketing, semua holistic. So jangan ingat main gendang je muzik. Tapi kebanyakannya pemuzik, you all bukan fakulti muzik kan? Bukan kan? Kebanyakan pemuzik dia belajar untuk bermain muzik semata-mata, untuk main dengan orkestra. Kebanyakannya macam tu. Kan? Boleh, bukan tak boleh ada orkestra. Boleh you dapat gaji, boleh gaji tinggi. Tetapi sampai situ je. Apa aim you seterusnya? Tak ada. Setengah tu memang nak pencin main muzik je, nak relax. Sebab dia macam senang, kerja senang. You bagi skor, saya baca. Macam-macam kertas saya baca, macam baca berita. Apakah cabaran yang perlu ditempuhi sepanjang, macam tu. Itulah sebenarnya ilmu muzik. Kalau you pandai membaca nota western, dan you boleh pergi seluruh dunia main muzik western. Itu cita-cita kebanyakannya. Ada setengah tu kalau you bermain muzik yang di tingkat orkestra, dia ada level dia. Kalau di Malaysia, di Dewan Philharmonic Petronas tu, dia di orkestra Philharmonic Malaysia, Philharmonic Orkestra, pemuzik dia dibayar gaji berpuluh-puluh ribu sebulan. Ada seorang student saya tu, dia Mak Saleh daripada Kanada, Mak Mazul nama dia principal percussionist timpani dan percussion lah, drum and percussion dalam orkestra. Gaji dia belah-belah ribu lah, dia tak sampai, dia belum sampai tahap. Sekejap bateri saya dulu sekejap Okey, ketiga. So itulah cabaran yang saya tempuhi sepanjang bergelar muzik, dan terus sehingga sekarang ni kena sentiasa updated, sentiasa tambah baik, mengikut peredaran zaman supaya kita relevan dan kita dapat duit pada waktu itu. Tapi sangat-sangat mencabarlah, walaupun pada tahap kita kena maintain. Itu lagi susah. Maksudnya kalau saya praktis 8 jam satu hari, saya kena praktis 8 jam satu hari. Setiap upacara, konsert ke apa, saya kena praktis lebih lagi. Kan? So itulah cabaran musician. So jangan ingat main muzik tu senang, no. Nyanyi tu senang, no. Anda boleh menyanyi, tapi anda mungkin bukan sebagai seorang profesional dalam bentuk nyanyian yang holistik. You boleh nyanyi untuk hawa telinga you, untuk keseronokan you, tapi tak tahu teknik-teknik tertentu. You tak boleh nyanyi apa yang orang nak. Sekarang anda nyanyi apa yang you nak nyanyi. Saya main gendang apa yang orang nak. Okay, kau nak aku main macam ni, bayar. Itulah kita punya professional. You need my expertise. You want me to play your song, I can play your song, but you must pay lah. Macam kebanyakan sekarang ni, tradisi, dia main apa yang dia rasa dia nak. Itu bezanya. Orang tu orang panggil shock sendiri. Main apa suka. Orang nak main lagu lain, kau main lagu lain kan. So sepatutnya kita kena, itulah dalam bentuk kefahaman ilmu seni yang holistik. Maksudnya you melihat bukan sekadar seni, tapi you melihat
apakah ilmu di sebalik itu. So dia tu nak main lagu tu dia kena praktis. Berapa jam dia praktis satu hari? Bukan praktis alat muzik saja. You kena praktis lagu tu. Berapa jam satu hari you praktis sorang-sorang? Berapa jam satu hari you praktis dengan kumpulan? Masa itu pun satu bab ni. Itulah masa itu emas. Pada satu ketika saya dibayar mengikut saat. Oh. Satu saat orang bayar saya sekarang yang latest yang tahun lepas. Tahun lepas lah 2000. 2 tahun lepas 2019. Saya buat muzik untuk iklan. Saya dibayar RM20 satu saat. RM20 satu saat. Maksudnya muzik iklan tu tak banyak saat. Dia tak banyak minit. Dia kadang-kadang satu minit tu panjang lah kan. So kira lah satu alat muzik 20 kali lah 20 saat kali katalah 30 saat. Tak banyak. Macam tu lah. Tapi kita kena charge yang lain lagi. Maksud saya charge, saya dapat lebih lah. Maksudnya paling tinggi saya dapat sebab kita ada kemahiran tu, orang akan panggil kita je. Saya pernah dapat secara verbal, first sebutan mereka offer adalah RM60,000 untuk 8 minit. Oh. Secara verbal lah. Lepas tu nego dapat RM30,000 untuk 8 minit. So itu sebab saya baru tahu rupa-rupanya kita ada produk. So saya tak nak main dengan kau lah. Saya tak nak, contohnya saya tak nak main dengan you. Saya tengah sibuk, saya tengah buat master pada waktu itu. Misalnya taklah harga RM60,000. Lepas tu cakap okey tapi boleh tak kita negotiate? Maksudnya dia setuju tapi dia nak negotiate. Maksudnya secara verbalnya saya pernah meletak harga RM60,000. Lepas tu baru dia negotiate dapat RM30,000 untuk 8 minit. Itu pun mining je. Sebab dah rakam. So sebenarnya semua ilmu-ilmu tu saya pelajari dan cabaran-cabaran yang saya ada tu saya tempuhi mengikut kemampuan saya agar saya memberikan saya kebiasaan dan memahami untuk saya terus bergelar sebagai pemuzik. Sebenarnya pemuzik tu subjektif kan. Dan saya bukan sekadar sebagai pemuzik, saya penggiat seni yang holistik. Maksudnya saya boleh main muzik, saya boleh jadi dalam wayang kulit, saya boleh jadi pentadbir seni, saya boleh jadi ejen, saya boleh apa-apa tentang seni untuk saya meneruskan. Dan muzik itu sangat luas lah. Bagi saya, genre saya luas lah. Saya boleh main Latin percussion, saya boleh main dalam jazz, saya boleh main dalam apa-apa genre. Saya boleh main untuk filem, saya boleh main untuk saya boleh main untuk teater, saya boleh main untuk tari. Genre tu dibuaskan. And kalau you tengok muzik yang saya buat untuk filem secara menyeluruh, you tengok Senja Kala. Filem Senja Kala arahan Ahmad Idham tu secara menyeluruh saya buat. Saya kerja 5 hari saja. Mula pukul 12 tengah malam, habis pukul 6 pagi. Setiap hari seminggu. Kadang-kadang untuk seorang main dalam studio tu, gambarkan alat-alat ni semua tu, orang mengikut kita kan. Saya tak boleh nak buat, saya tak boleh nak tulis, saya tak boleh nak buat orang kata apa skor. Sebab kalau saya buat skor tu siapa nak main? Tak ada orang nak. Itu satu lagi cabaran sebab muzik tradisional ni dia bagi saya senang je. Dia malas. Dia sudah ada dalam comfort zone dia. Dia tak nak explore. Dia tak nak praktis lebih sebab dia dah seronok lah. Saya cakap terus je. Siapa nak belajar, you kena belajar holistik tu. Kalau you nak dibayar mahal, you kena main apa yang orang nak, bukan apa yang you nak. Jadi kita terpaksa kompromi kat situ. Itu cabaran-cabaran yang sangat sebenarnya cabaran dalam hidup ni bukan saja musician. Setiap orang tu ada cabaran dia masing-masing. Anda ada cabaran anda sendiri. Dan bagaimana anda nak overcome, macam mana anda nak ambil, macam mana anda nak jadikan cabaran tu sebagai satu perangsang untuk tempuhi cabaran demi cabaran untuk maju apa sehingga satu tahap you akan berfikir. Bagi saya dah satu tahap tu kita kena fikir dengan umur saya dah.
Takkan dah sekali umur 50 saya nak main kelab malam lagi contohnya kan. Takkan nak main malam-malam lagi, nak tak nak tidur kan. Kalau dulu saya tidur 1 jam 2 jam je kan. Keluar je pergi hotel tu, pergi hotel ni, walaupun tidur di hotel. Ada suka tahu bagi bilik dia dekat hotel. Kadang-kadang balik rumah saya sekali tukar baju. Tukar set baju. Adobe ambil set baju baru. Kadang-kadang tak balik rumah, pergi Dobi je. Tidur dalam kereta je. Itu cabaran lagi. Maksudnya sampai satu tahap kita kena fikir kita manusia. Saya manusia. Kadang-kadang makan tak berjaga, tidur tak jaga. Tidur tak berjalan kereta kadang-kadang tu. Kan? Kadang-kadang tu. So itu lagi satu cabaran yang kena faham. Sampai satu tahap kita kena ingat kita semakin tua. Saya semakin tua. Saya tak larat lagi dah nak berperang dengan orang-orang yang tak faham. Yang nak bayar murah, nak itulah, nak inilah. Yang cakap, dia bergaduh, ini gamelan, ini cak lempong. Tak faham tapi dia cakap dia faham, dia tahu, dia panggil. Dia nak saya macam ni, tapi dia tak tahu apa benda dia nak. That's why contoh tradisional, cabaran lagi satu, contoh macam Azhar. Azhar nak saya main muzik untuk kumpulan untuk lagu you. Tapi dia tak tahu alat muzik apa. Dia cakap, boleh tak you masukkan gendang untuk lagu saya? Masa tu mana boleh hantar macam ni kan? Kita kena pergi studio. Lepas tu saya cakap, you nak saya masuk gendang apa? You tak tahu, Azhar tak tahu. Kalau you tak tahu, saya kena charge extra lebih. Saya kena bawa banyak barang. Kalau lebih pada 5 track, saya kena charge lebih. Satu lagu 500. Kalau kurang pada 5 track, boleh lagi lah 250, 300 satu lagu. Itu cabaran lagi. Pernah satu ketika saya buat rakaman opening untuk juara lagu. Saya tak ingat juara lagu tu berapa. Yang arranger tu, opening tu sebenarnya dia dah datuk dah, dia hebat dalam industri, sangat hebat, dia konduktor orkestra, hebat, dahsyat pada waktu itu. Orang situ je kan. Sampai tahap tu dia kenal saya. Aku nak kau datang recording alam muzik tradisional ni. Kau bawa gamelan boleh gamelan. Masa tu lagu Pontianak, lagu Misha Umar tu kan. Lakan. Dia nak gamelan. Dia cakap, okey tok. Kalau nak gamelan, saya kena charge macam ni. Saya kena bawa lori 1 tan tu. Apa tak nak bawa lori 1 tan? Gamelan tu satu ensemble. Atuk bagi tahulah alat muzik apa dalam gamelan tu. Bonang ke, saran ke, gong ke, kenong ke. Kau bawa aje lah semua. Dia cakap, dia tak tahu. Saya bawa semua. Saya charge RM1,500 untuk sewa alat muzik tu dengan lori, dengan kru sekali. Mana orang tu? Pasal banyak sangat bang. Habis Datuk tak tahu apa nak, saya bawa semua sekali lah. Aku nak ini je. Kalau Datuk nak macam ni, saya main ini je lah. Tapi harga masih sama. Faham tak? So benda-benda macam tu yang kita kena. Takkan kalau kita tak tahu ilmu pengurusan tu, kita bawa satu. Saya bukan nak yang ni. Saya kena bawa balik. So benda-benda macam tu, maksudnya orang dalam industri pun dia tak tahu traditional sebab dia hanya tahu level dia je. Saya tahu level saya, jadi saya ada kepakaran saya. So kalau Azhar tu contoh tak tahu, saya akan charge satu alat muzik. Yang kedua, saya kena charge kru saya. So tu cara pengurusan yang kita kena faham. Yang ketiga, saya kena charge arrangement saya. You tak tulis, saya kena tulis, saya kena charge arrangement. Yang seterusnya keempat, saya kena charge sponsor perundingan saya, charge konsultasi saya. Bayar IO pun kena charge kalau bukan. Tahu tu yang berterima kasih sangat tu. Maksudnya, so benda-benda macam tu. Sedangkan kalau profesor tu mengajar kat universiti, dia bayar berapa ratus jam. Padahal profesor tu kaji dengan arwah ayah saya contohnya. Arwah ayah saya kalau dipanggil universiti, susah nak bayar. Itulah sebenarnya satu lagi sistem yang sepatutnya profesor tu yang kena bayar ni. Padahal dia tak buat macam tu. Ni profesor itu yang bayar mahal, universiti bayar mahal. Yang tokoh tu bayar berapa sen je. Esok anda jadi pentadbir besok, you kena faham tentang ni. Kalau tidak nanti sia-sia je lah you belajar. You tidak memberi manfaat pada ramai orang. So harusnya begitulah. Bukanlah sia-sia belajar, maksudnya anda kena fikirkan yang sewajarnya. Okay? So banyak cabaran Alif kan banyak.
Okay. Tapi alhamdulillah cabaran tu akan mematangkan kita, termasuk anda sendiri. Termasuklah sekarang tengah mengantuk tak tidur malam, itu cabaran juga belajar kan. Kena buat macam ni walaupun Zahid macam apa-apa lah cik Kamrul ni. Zahid okey? Zahid Hasan Fumun. Yes, okay. You are Malaysia ke? No, I'm from Bangladesh. Oh, no wonder. So do you understand I'm speaking Malay? Wait, no. Oh, okay. Never mind. I try to speak English. If you want to understand more, maybe I can mix. Yes. Kenapa you tak beritahu? That's why tengok dia dari tadi dia. Korang translatekan balik dekat dia sebab Zahid ni pun dia pernah masuk pidato dalam bahasa Melayu. Dia tahu sikit-sikit lah. Yang tapi slow lah. Okay. Kesian dekat dia. Tak apa, I try to speak English for you. Aku saya campur. Okay? Boleh Zahid? Sorry. Okay, it's okay. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Cik Kamrul. Yes. Soalan saya, apakah kenangan yang paling manis sepanjang Tuan bergelar sebagai pemuzik? Okay, kenangan paling manis. Sebenarnya yang mana satu saya nak kongsi. Kenangan paling manis apabila first saya terima duit, I received payment for half an hour recording. That times when I perform recording under the maestro, traditional maestro, it's called Pak Ngah. So that one for Commonwealth game, Commonwealth game, yeah. So jadi for half an hour, and not even half an hour actually, recording. I play kompang and rebana. I got paid cash, tebal, very thick, tebal, cash, 1,500. That time I still study at National Art Academy, Akademi Seni Kebangsaan. Cash tau. Habis cuma sekejap je tak sampai. Tapi sebenarnya perjalanan tu saya rasa dalam lebih kurang sejam lah. Pergi dan balik recording ni dapat RM1,500. Main gendang. Masuk bilik air. Order 50 kan, RM50. Itu first cabaran. And then after that, cabaran kenangan manis bila pergi luar negara, naik flight lah, first flight. And then I've been collaboration with all over all of the world, playing my traditional instruments, gendang, serunai, rebab, and I also sing. Then kenangan paling manis apabila saya menjumpai isteri saya yang memahami. Kalau dia tak faham, saya rasa dia lari dah. So he run away. She will run away because of if she not understand what I'm doing now. So sometimes I don't have time to meet my family, even my son. So at one time, I've been traveling once a month, so I don't have time to meet them. I teach other people, but I not teaching my children. So then after that, I further study, then I got my master degree, and then I got offer as a full-time lecturer. So that's my sweet. So now I have more time, and then kenangan manis sekarang lah PKP. I have more time with them.
Ini lagi satu kenangan manis. So beside others lah, beside the other thing, I actually dulu when I played with the artist, Malaysian artists, sometimes I don't see them as an artist because I did not know them, because I'm not their fan. I just fan for my gendang only, my drum. I don't care who are you. Sometimes I don't take picture with them. They take picture with me. I not even don't know them, but that's that one is sweet for me lah. So beside other things, sweet things now PKP, and I have more time with my family. That's it. So there's no other bigger than family. I wish I have my PhD now. Now I'm in the middle of doing my PhD. I Sem 4 now. Sem 3, semester 3. So if I want to go back to my hometown in Kelantan, I need to have PhD for me to develop something new in UiTM Kelantan, or I can go to other universities or either other IPA. So I can go back to Kelantan. And hopefully by 5 years from now, that's my achievement. Leave it everything, sell everything here, and then go back to Kelantan. Bought a land. I already bought a land, so buat rumah, buat a center, do my center. So that's my aim. So I will die in my hometown and develop more younger generations like me in my hometown, channel them and give them more knowledge, and then hopefully I can help them more in terms of developing themselves for their good, not for me anymore, just to give everything, especially people like you all also lah. Zahid. Thank you, sir. Yeah. Because of you are still young, but you must plan yourself. In how many years you need to have time frame. Now you're still young, not married, but what are you going to do in 5 years, in 10 years? Because of you must understand that we are getting older and older every year, and then we are not young, always young, and then sometimes we don't know when we are going to die soon. So be prepared of that also. So everything's planned and prepared, and always remember hati, solat, that's everything. So itu je lah yang saya boleh share. That's something. The sweet thing will come if you already plan, and then the rest up to Allah lah. Serah kepada Allah. Kaya pun tak guna kalau you sakit. Kaya pun tak guna kalau you sorang-sorang. If you have money but you cannot eat many things. If you have money but you don't have people to share, no problem. Okay? Okay, next. Itu soalan yang terakhir. Oh, itu soalan terakhir. Patutlah keluar macam ni lah. Okay. Ada apa ini nak cakap dekat Wak Long? Apa-apa you can boleh cakap. Itu tak ada masalah. Terima kasih Tuan Kampur kerana berkuangkan masa bersama kami untuk jawab soalan-soalan yang kami ajukan. Okay. So basically, actually saya tak tulis lagi apa. Actually you all fakulti apa? Di sini Kami dari Fakulti Seni Komputeran dan Industri. Fakulti Seni Komputeran Komputeran dan Industri. dan industri kreatif.
Oh, you tak sama dengan, you tak collaborate dengan Fakulti Muzik dan Seni Persembahan kan? Sama. Oh, okay, bagus. Okay, you are degree student lah. Ya. Okay. Itu saja. Zaman muda. Okay, degree student education. So, first lebih kepada komputer lah. You akan ajar lebih kepada teknologi lah. So, semuanya bagus lah teknologi. Dan juga second lebih pada music. So, I advise you that please understand music well. Integrate the music with your life. Integrate music with your life is discipline. Music is discipline. So you need to have more knowledgeable on music. Not only just play music, but knowledgeable about music, so that you will become more successful in future. Now music also have music computer, music technology. So you can create your own song whatever online. You can create your own monetizing with your music. You buat lagu simple je M Nasir pun tak reti baca skor, and then bagi kat music student yang buat arrangement tu, yang pandai buat arrangement, bagi dia buat arrangement, and then dah you dapat dah monetize. Daftar NACT 5 lagu. So kalau lagu tu dimainkan RTM ke mana ke, you dapat duit dah, royalty. So you start now. Saya dah lambat sebab saya main music traditional. Sekarang baru nak start balik. Creating a new traditional music, creating a new melody, songwriter, become a songwriter. So start from now. Decide you are doing your YouTube or whatever. So at least you have more income. Bila you dah banyak duit, and then you have more money to give to others, to share with people. So that's the most important thing. So I think okay. Any other question from you? Betul. Lagi tak nak tanya? Zahar, Okay dah. Betul. semua okay? Amirul okay? Arif okay? Okey tuan. Okay. Tak payah panggil tuan lah, saya tak seronok lah panggil tuan. Panggil Cik Kam cukup. Cik Kam nak panggil Wak Long pun boleh. Amalin. Beres demo. Kan cakap tak apa kawan. Beres je. Ada hal. Kawan beres je. Kawan selalu DK barak dekat Beret 12 Kota Baru. Beret 12 lepas tu kena hambat kat orang pun ada juga. Kena jekuh kat orang pun ada juga. Apa mai DK lebih pakai 12 kan. Tapi Beret 12 tu adalah satu dia ada satu geng-geng yang bersosial, bermasyarakat. Maksudnya dia jaga, dia protect tempat dia. Beret 12 tu. Maksudnya orang-orang hak tak tentu, hak ni sekapun juga pun tak kenal, penuh lalu. Maksudnya dia jaga. Itu salah satu mana sebab dia ada kat situ. Malam-malam orang nak masuk pun takut. Lah ni sunyi yang sepi kan. Tapi PKP memang perintah berkurang pula kan. Jadi kita akan jaga keselamatan lah. So dia ada benda-benda baik. Beret 12 tu. Saya juga tak malam, ada tidur atas panggung. Tapi tidak buat perkara molek lah. Bukan buat perkara kalau tak pakar kan. Kita tak begitu lah. Zahid, any questions you want to ask me? No, sorry, everything is okay. Thank you. Alright, and then you all have halfway already. So after degree, please proceed to masters and do your PhD. InsyaAllah. And become a leader. So that you are not follower. Become a leader, and then you can create something to other people. Tambah baik. Jangan kata orang salah. Orang tak salah. Tambah baik. Jangan terus you become a leader and then you change everything.
kereta, dia beli kereta baru and then kereta tu mati. Enjin dia minyak dia habis. Habis dia tukar kereta. That's not like that. You kena pasti, you need to figure out what's the problem and then come up right. And then start doing something. Kan? Okay. Ini ilah. Saya salah masuk email ni. Salah masuk email. Ini student sepatutnya tak ada apa dah. Semua cukup lengkap. Saya suka gambar dah pula. Ya. Ha? Oh, bergambar. Oh, nak gambar. Saya tak ada instrumen lah nak gambar. Kalau dekat tempat satu lagi tu ada lah instrumen. Dia datang boleh tak instrumen. You nak instrumen apa? Tak ada. Saya ambil instrumen je sekejap. Gambar. Rasa ni pun dia balik. Terima kasih. Mana yang ambil gambar? Siapa nak ambil? Ambil print screen Okay. lah. Print screen ya. Satu, dua, tiga. Okay, lagi. Satu, dua, tiga. Okay. Yang gambar kat belakang tu, actually gambar poster, itu kat belakang tu. Poster satu apa ni persembahan saya di Indonesia. Saya seorang je orang Malaysia. Yang lain semua Indonesia. Okey. Ini Tegolok Kelantan ni, siapa tahu? Oh, dia macam Kelantan. songkok ah. Malin tak tahu. Tak pernah tengok juga. Ini Tegolok Kelantan dia panggil getai budu. Getam budu. Ketam budu. Getam budu. Getam budu. Ketemu. Bangku kata pakai Tegolok ni Okay. Ni alat muzik Rebana Ibu Dikir Barat. Yang ni dibuat oleh pakcik saya. Dia masih ada kat Kelantan lagi, Pasal Mak Glemah tu, kat Sanggar Budaya Jang Wat Long. So jangan lupa like saya punya ni lah Kampung Pusing Jang Wat Long punya YouTube kan. Ini Rebana Ibu. So the frame putih panggil frame drum lah. Kadang-kadang kita nak terlalu ikut sangat kadang-kadang saya terfikir macam apa tahu saya tulis kod orang putih mengajar nak suruh orang putih je faham. Orang kita tak faham. Tapi lalas sekali tu saya stop keluar negara. So saya punch card. Jadi saya lebih pada perkenalkan kepada anak bangsa saya. Terutama orang Kelantan pun banyak tak tahu. Sebab pun tahu. Ya. Okay. Tak apalah baru-baru tahu ni tahulah deh. Ni tahu dah lah. Apa orang panggil gendai? Sebenarnya bukan gendai, dia rebana. Ataupun nak sebut gendai boleh, gendai satu muka. Gendai dia fokus pada dua muka. Cak ngedong. Ini rebana, bana ibu. Orang Kelantan panggil bana ibu. Supaya orang Romba juga, Marakas Dikir Barat. Okay? Orang panggil Marakas kan? Orang Kelantan dia tak panggil Marakas, dia panggil buah Romba. Buah kocok, buah kecil. Itu istilah lah. So kita guna istilah kita, tak payahlah guna istilah orang. Lepas tu baru kita huraikan. Alright. Mungkin sampai di sini sahaja. Okay, semua okay. Kalau apa-apa you boleh direct pun boleh. You ada nombor saya kan? If you want to ask anything, you can just call me or WhatsApp me. This is my number. Ada. Yeah, this is my number. My website, but I'm not updating my website. I just use that website. Kadang-kadang tu orang tengok website tu, dia ni ada website kan. Tu je. Kadang-kadang tu untuk ni. Dulu saya website kamubucin.com tapi lama tak bayar. Lepas tu orang lain yang ambil.
That's how they make money lah. Kalau nak kena beli lagi balik. Kena tambah .my ni. .my tu jadi Malaysia. Malaysia. Instagram. Instagram pun Kamrul Hussein juga. Kamrul Hussein juga. I think you can Google Kamrul Hussein Watlong everything. You boleh Google je Kamrul Hussein, my Facebook tu Kamrul Hussein Watlong. You tahu tak Watlong tu apa? Apa yang panggil Watlong tu? Azhar. Watlong tu actually sebenarnya Watlong tu actually a character in Shadow Puppet. Ni Shadow Puppet. Watlong Pak Dogol. Pak Dogol hitam, Watlong tu warna merah. So Pak Dogol tu dalam kefahaman orang tentang ni, dia adalah dewa-dewa lah. Dia yang buat Watlong tu. So Pak Dogol is the main dewa yang menyerupa. Maksudnya that's why the Mat Saleh the English word that they call it, don't judge book discover. That means the falsafah, the philosophy of Pak Dogol actually is very ugly, very dark, very not pretty face, it's not good looking, but he's the dewa lah, the god lah. In one thing, but actually refer to that's about the philosophy. And then they create Watlong. Watlong is actually berbeza pada orang. Orang kulit Kelantan ni dia tak nak menyerupai manusia. That's why ada yang taring-taring, mulut tu pun kalau Watlong tu dia mulut dia bila bercakap mulut ke bawah, hidung naik ke atas. Watlong. So dia falsafah. Dia ada falsafah ketuhanan, falsafah kemanusiaan kat situ lah. Kalau tengok wayang kulit, this is not just you see wayang kulit, but you see yourself as a hamba Allah lah. Maksudnya pada kita, Tuhan yang maha kuasa. Kita tak tahu rupa dia macam mana, that's why tak boleh nak menyerupai whatever sama sekali. Tak boleh tak boleh juga nak cerita Nabi, because we don't know exactly. Dan kita tak boleh nak menyerupai whatever sama sekali. Manusia pun tak boleh kita nak. Mungkin kita lukis, tapi mungkin ada orang yang sama macam tu. So kita tak boleh nak main-main. So saya guna perkataan Watlong, saya guna watak Watlong sebab bagi saya dalam program yang saya buat pada TV tahun 2008, saya jadi compare dan pemuzik tetap Nasi Lemak Kopi 4 program 2009. So tahun 2008 tu tahun untuk saya fokus kepada Malaysia lah. Ini saya sign kontrak dan setiap pagi Jumaat, Sabtu, Ahad saya on tadi lah. Kalau dia ke Nasi Lemak Kopi 4 jadi 9 kita cuti. Maksudnya masa tu dah ada lah. So that's how I create the stage name Watlong. Watlong. Sorry, Watlong. It's not Watlong. W-A-K. W-A-K-L-E-N-G. So dia become Nusantara. So it's not too Kelantanese lah. Kalau Kelantanese kita short sedih kata. Tak amalnya. Kelantanese dia for mana-mana kecap pot dia. Tapi ada kebaikannya, ada keburukan dia juga. Ada kebaikan, ambil yang baik. Yang buruk tu jadikan baik juga. Itu je positif. We always think positif. Apa saja yang kita buat, kita kena fikir begitulah. So agar dia menjadi positif pada satu hari nanti. Kena belajar juga macam mana nak buat kunci kereta, bukan nak jadi pencuri. Sekiranya berlaku kat kita boleh pandang nak buka sendiri kereta kita. Kita ni maha pelupa. Orang kata panggil hamba tu refer to hamba Allah. Hamba. Jadi kita kena kata sini hamba ni. Bukan hamba tu saya. Demo kawan. Kalau faham dah sudut bahasa tu jadi kita kaitkan ketuhanan. Hamba ni maksudnya automatik kita kena rendah sebab kita hamba Allah. Itu saja. You kaitkan dengan falsafah ketuhanan di mana-mana, insya-Allah Allah akan ada. So jangan takut pada manusia. Don't afraid to people but afraid to Allah.
So that's my principle that I hold till now. Whatever I do it because of Allah, not because of money, not because of fame or whatsoever, but that things coming to you as soon as you sincere, as soon as you tulus, ikhlas, from Allah. So whatever you do because of Allah, not because of the glamour. But at sometimes the shaitan always visit you, but you must do more hardworking to help yourself. When you always ingat Allah setiap saat, setiap ketika, every second you must remind yourself in your heart, Allah. Tarik nafas, Allah. Remove, Allah. Whatever things difficult, always so far that I can share with you. Apa sahaja, you tak boleh nak ada akuan belakang. There's no you. Kalau you buat ni kerana aku nak lulus exam, dengan izin Allah, insya-Allah. Jadi at the end you buat tu because of Allah juga. So dengan apa you dapat ni, you dapat degree, you dapat ajar orang, you dapat bagi manfaat. At the end back to kemanfaatan, dan insya-Allah lah Allah akan penuh. Insya-Allah. So with that, if you don't have anything, thank you for thank you to all of you, especially Zahid, Hassan, Sumon. Thank you, sir. Because of you have your courage and spirit and a lot of challenge to be here in Malaysia. Yes, sir. I think help the best to all of you in your studies, in your life. This is just started. This is your early start for you, and also for me, more to other people's, especially first to us and to our family. And I have a good friend in Bangladesh, who is a singer, but I lost contact because sometimes we too many friends. Sometimes we are also forgetting. We are not understand the love, not only with our family, but love between all of us as a human being. And then the kasih sayang, in Malay is kasih sayang. To understand better, and then you get blessed, dirahmati, and then you get more and more. Macam saya orang Kelantan, sama macam you, same like you, Zahid as Bangladesh. You are same like me as the Kelantanese who are living in Kuala Lumpur. You are the Bangladesi live in Malaysia. So it's quite same. You cannot even sometimes if we're too busy, we don't have time for ourselves, and then for our parents. So you all masih ada mak ayah lagi kan? All of you still have father and mother kan? So my advice, bahagiakan mereka. Yeah, so itu saja, bahagiakan mereka. Apa sahaja you nak, ask your mother doa. Directly, whatever you want to do. Mak, tolong doakan ini. Doakan ini. Direct. Tak payah nak tanya. Mak, saya nak buat ini. Tolong doakan. So, itu saja. Tidak ada apa-apa yang akan menyusahkan. Ya, akan memudahkan kita, insyaAllah, kalau niat dengan baik. So saya ucap terima kasih lagi sekali. I'm so sorry if I have do something backward or something mengguris perasaan anda. Kadang-kadang tu kadang-kadang tu perlu memberi semangat. Kadang-kadang tu to give us. Sometimes I say it for myself, not for you all. But I hope that you all get something good too. For the information. I seldom speak English, but Zahid, I also can learn, practice myself also.
to speak English. So for your information, I don't like English language. Whenever I go, I ask for translator. Wherever I go, ask for sub translator. Sometimes the translator is Malaysian, so I can have a friend who can speak Malay. Even though I'm obsession. Even though sometimes when I speak Malay, they have gap between the language for them to understand. So it's good to introduce language. I think all of you also need to learn some Bangladesh language with Zahid. And then after that, already learn Malay and Malay language. And then Amalin also, I think, can teach Zahid Kelantanese dialect. I think all of you have different dialects. Ila Gumino, where you original? Johor. Bahasa Johor tak ada apa, biasa je. Azhar? Sabah. So it might be the language of Sabah is a little bit different. So at least the language, the dialects is a new language that we need to learn, not just English. Amirul mana? Saya Terengganu. Terengganu pun cakap. Terengganu. So you also need to, for me, sharing everything. So macam saya kat luar, pada akhirnya saya rasa macam aku ni you faham tak maksud saya? Aku dah ajar orang yang suruh orang pandai, suruh putih pandai. Orang putih dah pandai lama dah. Dia mari sini dia belajar bahasa orang Melayu. Kita di sana belajar orang putih. Kita tak Malaysia pun belajar orang putih antara kita. Bahasa kita pun tak faham. Bahasa kita tak faham. Kalau bahasa dapat ikhlas tak apa lah bahasa Melayu. Ni bahasa Melayu dapat di sebab saya. So benda-benda macam ni kena fikirkan juga supaya tengok keadaan lah. Kalau Zahid kat sini dia kena kecek bahasa Melayu lah kan. Tapi kalau kita pak orang erti bahasa Melayu, of course we need to speak bahasa Inggeris ataupun bahasa apa-apa. Okay, supaya mudah untuk hidup. Tapi tak ada masalah. Ini pengalaman saya yang terakhir saya nak share dengan you. Masa saya main konsert Siti Nurhaliza di Royal Albert Hall London. Pada waktu itu saya ada tour dengan Raihan. You know the Raihan group? Nasyid. The Nasyid group. Okay, I've been touring with Raihan, Paris, Manchester, UK, Canada, UK, and then Paris, last show. And then at the same time, a week after that, I have performance with Datuk Sri Nurhaliza di Royal Albert Hall London. So I go with Raihan, I deal with Raihan, okay, Raihan, I will play with you, but you just pay me, just buy a flight ticket for going to, for flight ticket, go Canada. Then you don't need to buy ticket Malaysia, give me money. Because Siti Nurhaliza akan bayar tiket saya balik. Tahu tak? Jadi saya dapat duit kat sini sikit, dapat duit kat sini sikit. Jadi sini bayar masuk balik dari sana. That's how this is important of pengurusan. So saya pergi dekat saya pergi dengan Raihan, bawa pack lah, ada gendang-gendang banyak kan. Kat sana tak ada gendang. Macam yang lain-lain semua dia boleh order je kat sana. Kita bawa gitar dia je. Saya kena bawa semua gendang yang ada tu. Berapa pack? 4-5 pack masuk bag saya lagi. Lepas tu daripada Paris nak pergi ke London, saya kena naik train. You bayangkan orang Paris tak suka bahasa Inggeris. Orang Pakis ni suka bahasa Inggeris. Bila saya cakap bahasa Inggeris, excuse me, can you, semua macam pakta ni. So saya ingat ada seorang kawan cakap, dia kata, mu di sana menjaga cik bahasa orang putih. Don't speak English together. You speak bahasa Kelantan. So saya ada tiket beberapa sekali, saya kecek Kelantan kata. Awal ni tunjuk saya tiket saya. Awal nak pergi sini, kawan nak pergi sini, kawan boleh kata kawan nak pergi sini. Ada orang Pakis tu, orang Paris tu angkat barang saya sekali tu, pergi hantar dekat pintu masuk train. Itu pengalaman yang salah satu maksudnya dia bantu kita sampai Z sebab dia saya ingat orang luar maksudnya dia faham tak maksudnya dari term of language. Daripada situ saya satu kacau putih lah. And then pada waktu itu saya ASK KSU ni dia
dia tak suka. Masa tu ada satu dasar pandang timur. So Jepun tak accept orang putih. So dia bagi amaran dekat pegawai-pegawai. Masa tu saya sebagai pelajar universiti masa tu, untuk nak pergi Fukuoka. Arwah Pauzah dapat anugerah Fukuoka Culture Prize, anugerah Asia. Jadi dia warningkan semua pegawai, don't speak English, jangan cakap bahasa Melayu, kita cari translator. Dari situ saya kata tu okeylah, saya guna translator. Saya tak suka cakap bahasa Urdu lah. Sebab kalau kita pergi tempat Asia ni drama Jepun, dia cakap Jepun lah. Jepun banyak cakap Jepun kan. So itulah pengalaman lain lah, banyak lah pengalaman. Kalau nak share satu hari tak habis tu, banyak. Supaya lagu mana buat demo ni nak survive kan. So dia kena banyak ilmu lah, dia kena banyak pengalaman, dia kena banyak konsier, dia kena banyak batu orang, baru orang batu kita. Kalau kita tak batu orang, macam mana orang nak batu kita? You nak help others, how come others know you? And then how come they can help you if you do not know them, do not do bad, good things to them. Allah tu Maha Kaya. Okay, so itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak. Nanti mungkin kalau ada buku ke apa ke, saya nak kena ada kopi lah. Apa yang buat? Boleh? Kami akan buat ni sebagai vlog. So kami akan hantar link lah bila dah siap nanti.